السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita dan menggerakkan kaki-kaki dan hati-hati kita untuk datang dan duduk sebentar mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan kita mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, ini memberikan keberkatan dan manfaat kepada kita di awal pagi hari ini, insya-Allah. Kita untuk kuliah subuh ini kita membaca berhubung dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk ahlul jannah, penghuni syurga. Dan saya pada pagi ini memilih satu topik ataupun satu tajuk daripada isu ataupun tajuk yang berkaitan dengan kenikmatan syurga ini, iaitu berhubung dengan makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah kepada penduduk ataupun penghuni syurga. Kalau kita tengok tuan-tuan, di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi juga menyebut tentang pelbagai makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih untuk masuk ke dalam syurga. Kalau kita tengok dari satu sudut, nama-nama yang disebut sebagai makanan ahli syurga ini mempunyai persamaan dengan nama-nama makanan dan minuman di dalam dunia, ataupun di dunia ini ada persamaan. Umpamanya dalam Al-Quran menyebut disediakan untuk ahli syurga ini buah seperti pisang. Nanti kita tengok ayatnya. Delima, anggur, yang mana makanan ataupun buah-buahan itu juga wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan sebahagian kita pernah memakannya. Buah anggur, delima, pisang. Demikian juga Allah menceritakan tentang minuman ahli syurga. Allah menyatakan adanya susu, adanya madu, adanya arak yang diharamkan di dunia ini dibenarkan di syurga. Para ulama apabila mereka membahaskan tentang penamaan nama-nama buah-buahan ataupun makanan di dalam syurga ini, di sana wujud pendapat dan pandangan yang menyatakan apa sahaja yang ada di dalam syurga itu tidak sama dengan apa yang kita rasakan di dunia. Mungkin dari sudut penamaannya, dari sudut sifatnya itu sama. Namanya pisang, kita pun sebut pisang. Inabun, contohnya. Anggur, kita pun sebut anggur. Bahkan bila kita tengok makanan itu di syurga, sama dari sudut bentuk dan sifatnya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ayat yang saya baca dalam salat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman,
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perkataan jannah ni asalnya bermaksud sesuatu yang tertutup. Jannah tu maksudnya sesuatu yang tertutup. Jin ni sesuatu, janin kita sebut jin kan, kita tak nampak jin. Janin, jimnun tu sesuatu yang tertutup. Janin kita tak nampak, jin kita tak nampak. Jannah yang kita sebut tu dia juga bermaksud tertutup. Tuan-tuan, tertutup tu maksud tertutup apa? Bila kita sebut perkataan jannah, asal perkataan Arabnya tertutup. Tertutup tu dengan makna terlalu banyak pokok, terlalu banyak pohon-pohonan, rimbun, rendang besar sehingga menutup syurga itu. Jadi syurga ini banyak dengan apa? Banyak dengan pokok. Sebab itu perkataan jannah juga dalam bahasa Arab dia digunakan untuk kebun. Dia digunakan untuk kebun. Jadi syurga itu suatu kawasan, suatu tempat yang tertutup dengan pokok dan pohon yang begitu banyak dan rimbun. Sebab itu ahli syurga itu nanti kita akan tengok dalam ayat-ayat yang saya akan baca, buah-buahan itu senantiasa menaungi mereka, senantiasa bergantungan, senantiasa ada di sekitar ahli syurga. Jadi tuan-tuan boleh faham bila kita sebut jannah, dia menggambarkan satu tempat yang begitu banyak. Sebab itu kalau kita tengok kisah Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah kata apa? Kau makanlah pokok-pokok yang ada tu, buah-buahan yang ada tu, cukup banyak. Wala taqrab hadhihi syajarah, tapi kau jangan hampiri pokok ini. Juga temanya tentang pokok. Kerana kecenderungan manusia, keinginan manusia seronok kepada satu tempat yang hijau, satu tempat yang rendang, teduh, kan? Satu tempat yang sejuk, satu tempat ini tabiat manusia. Kadang-kadang kita duk sebut perkataan jannah tu kita sebut syurga, tapi kita tak tahu syurga itu macam mana. Syurga itu kalau tengok dari sudut bahasanya, dari sudut nasnya, demikianlah tempatnya begitu. Kawasan yang penuh dengan pokok hingga menutup tempatnya banyak buah-buahan. Kemudian bila kita sebut kebun, kita sebut dusun ni, dia akan sinonim dengan sungai. Sebab itu kebun yang mahal atau kebun yang sangat tinggi nilainya, kebun yang ada di dalamnya sungai. Sebab itu Quran cerita tentang tanah syurga, tentang batu syurga, tentang pokok syurga. Kerana itu gambarannya. Cuma kita tak boleh bayang pasal dia tak ada di dunia. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis kursi, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Dalam hadis yang selalu kita ulang, aku menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarin ala qalbil bashar. Aku sediakan syurga dan segala perkara yang berada di dalamnya, sesuatu yang ma la aynun ra'at, yang mata tidak pernah melihatnya di dunia. Udhunun sami'at, yang telinga tak pernah dengar kehebatannya, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Sebab tu bila kita masuk, pasal tu tuan-tuan baca hadis yang nak cerita very dahsyat, impressnya syurga ni, nikmatnya syurga ni, dalam hadis yang selalu kita ulang baca. Satu orang manusia yang paling teruk, yang paling susah Nabi sebut, manusia yang paling miskin, yang paling asyad lah, yang paling dahsyat lah,
miskin, susah, merempat, dan dia tidak pernah senang walaupun sekali. Orang yang paling azab di dunia ni, yang tak pernah senang, yang tak pernah kenal kesenangan, Allah ambil dia, Allah celup, Allah masukkan dia, Allah ambil dia, Allah celup dalam syurga, masukkan dia, letak dia sekejap, satu celupan, sat dia ambil letak. Kemudian Allah tanya dia, pernahkah engkau susah? Allah tanya dia, Allah ambil dia, bubuh sat dalam syurga, Allah angkat balik. Allah tanya dia lepas dia angkat keluar tu, Allah tanya dia, pernah tak kau susah di dunia? Orang yang paling susah ni, orang yang paling teruk dalam dunia ni, mungkin merempat, tak ada rumah, tidur tepi jalan, gelandangan, kita katakan homeless kan, makan pun kutip tutung sampah kan, tak pernah senang, tak sampai ke mati pun tepi jalan gitu ya. Contohlah orang yang paling susah, paling merempat ni kan, dia tanya Tuhan, ya Rabb, wahai Tuhan, apa itu susah? Dia tanya Allah. Sepanjang hidup dia, dia menempuh pelbagai kesusahan, kepayahan. Dia tanya Tuhan, apa itu susah? Dia lupa. Dengan hanya sekali dia masuk ke dalam syurga, menghilangkan segala kepayahan yang pernah, kerana dia takjub dengan apa yang dia tengok dalam syurga, sesuatu yang tidak terbayang. Macam kita kan, pergi satu tempat, sekarang ni musim orang travel, musim orang bercuti. Saya bagi contoh untuk kita nak boleh faham. Bawa kereta jauh, letih, penat, susah, nak berhenti susah, nak makan susah kan, drive pula jauh, panas semua. Tiba-tiba kita sampai ke pusat pelancongan yang kita nak pergi, resort ke, hotel ke. Kita on the way, katalah daripada Johor ke, daripada mana ke, nak pergi mana. Contoh nak pergi Penang kan, pergi Firinggi ke mana, tempat-tempat yang cantik lah, Pahang ke, Terengganu kau kan, pulau-pulau yang cantik kan. Kita dah naik boat, naik kapal terbang, naik kereta apa semua. Sampai-sampai tu, kita pergi tempat tu, tengok pantai, masuk hotel, dengan sedikit kecantikan itu, dengan sedikit kemewahan, mungkin tempat elok sikit, menghilangkan segala, kita rasa kepenatan itu tidak berbekas lah, hilang, masuk-masuk. Tak teringat dah yang penat, yang susah, yang letih, yang sepanjang perjalanan yang kita tempuh tadi. Pasal apa? Bila kita sampai, kita tengok, cantik ya, seronok. Dia tak ingat dah yang penat dia mai tadi. Itu dunia. Itu baru kecantikan dunia yang sedikit. Sebab itu tuan-tuan, apa yang kita lalui ini hanya sementara. Kesusahan dan kepayahan yang kita tanggung, yang kita tempuh sekarang, yang tuan-tuan rasa ni, hanya bersifat sementara. Tapi bila kita masuk dalam syurga esok, kita akan dihidang dengan buah-buahan, makanan. Nanti saya akan cerita tuan-tuan apa yang Allah serve untuk kita. Tapi sebelum saya nak cerita apa yang Allah Ta'ala sediakan tu, saya nak bawa latar cerita dia sikit. Kemudian tuan-tuan, bila Allah sebut makanan tu dihidangkan, ada perkataan yang menarik dalam ayat tadi. Kullama rudhiqu minha min thamarat rizqa qalu, dan tak kala apabila kami menghidangkan kepada mereka, kami memberikan kepada mereka daripada rezeki, daripada hidangan syurga, minas thamarat, daripada buah-buahan, mereka kata apa? Hadzal ladzi ruziqna, hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu biha mutasyabiha.
Dia berkata, hadzal ladzi ruziqna. Ini ni, buah ni kami dah dapat dulu di dunia. Min qabl. Dunia dulu kami dah dapat. Wa utubihi mutasyabiha. Dan bukmai benda yang sama, mutasyabih, benda yang sama lah. Di situ para ulama berbincang, apa maksud wa utubihi mutasyabiha? Ruziqna, kami dah dapat, dulu kami dah makan dah ni pisang ni. Sebab itu di kalangan para ulama menyatakan nama dan sifatnya itu sama. Sebab bila ahli syurga, bila penghuni syurga tengok, dia kenal. Dan tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, orang tanya dekat Nabi, apa makanan pertama yang Allah Ta'ala akan hidang pada ahli syurga? Ahli syurga ni bila dia masuk, apa first makanan yang dia makan? Dia pun nak test betul tak betul dia seorang rasul. Dia pun tanya dekat Nabi, kalau betul engkau rasul yang dihantar oleh Allah, apa makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga? Sebelum ahli syurga makan segala-gala yang ada dalam syurga tu, apa makanan pertama yang Allah hidang? Nabi kata apa? Hati ikan nun, hati ikan paus. Makan hati ikan. Panjang ulama bahas pasal apa hati ikan jadi first makanan. Tuan-tuan masuk dengan izin Allah, kita semua masuk, kita makan hati ikan. Allah hidang. Jadi bila Nabi sebut hati ikan, buah anggur, madu, semua itu para ulama kata memang sama namanya dan sifatnya. Tetapi dia berbeza pada rasanya. Ini antara apa yang disebut oleh para ulama. Sebab itu kata Ibnu Abbas, kata Abdullah Ibnu Abbas, minuman yang ada di dunia tidak akan pernah ditemukan di dalam syurga kecuali hanya sama dari sudut namanya. Kata Abdullah Ibnu Abbas, benar namanya sama, sifatnya, bentuknya, warnanya sama, tetapi itu hanya pada penamaan, tidak pada rasa. Itu kata Abdullah Ibnu Abbas. Meskipun minuman yang ada atau makanan yang ada di dunia itu sama dari sudut namanya, dari sudut bentuknya, tetapi memiliki perbezaan yang begitu besar dengan apa yang Tuhan sediakan di syurga. Kalau tuan-tuan tanya macam mana yang beza tu, kita tak boleh sebutlah, kerana benda itu tak pernah terbayang dalam pikiran kita. Itu yang pertama. Okey. Kemudian Allah juga sebut dalam ayat yang selalu kita baca, Suratul Sajdah. Sekarang kita akan pergi lalu nas Quran dan hadis tentang makanan syurga. Ini saya akan cerita kepada tuan-tuan dalam masa yang ringkas ini. Saya akan sebut dalil-dalil sedikit daripada apa yang Allah sediakan untuk kita. Ini sebagai motivasi lah, kan? Satu, Allah sebut dalam surah As-Sajdah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tidak ada sesiapa pun yang mengetahui nikmat yang kami sediakan, jaza sebagai balasan. Fala ta'lam, tak ada siapa pun yang tahu. Tak ada siapa yang tahu tu hakikat dia. Ni satu benda yang Allah rahsiakan, surprise, kejutan untuk kita. Di atas bima kanu ya'malun, sebagai reward kepada apa yang tuan-tuan buat. Nampak? Kemudian tuan-tuan, kita mula sebut sikit. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang buah-buahan
yang ada di dalam syurga. Buah-buahan yang ada dalam syurga. Sebelum daripada kita cerita tentang buah-buahan yang ada dalam syurga ni, sebelum kita cerita buah-buah ni, saya nak cerita kat tuan-tuan satu ya. Tuan-tuan, dalam syurga ni, sekali lagi bila saya cerita habis, tuan-tuan tertanya-tanya, ada benda yang aku teringin, ustaz tak sebut. Ada benda yang aku teringin, tak ada. Dalam ayat-ayat tadi tak sebut. Mungkin tuan-tuan ada teringin tak sebut. Dia macam ni ya tuan-tuan, nak mudah fahamnya. Sekali lagi kita akan baca lah buah apa, macam mana buah tu, apa dia punya rasa dia, macam mana apa semua kita akan baca sepintas lalu lah. Tapi saya nak sebut kat tuan-tuan, asas yang pertama sebelum timbul macam-macam persoalan di benak fikiran tuan-tuan, apa sahaja yang manusia inginkan di dalam syurga, semua dia dapat. Syurga tu dia tidak ada halal dengan haram. Dia tak ada dosa pahala. Tuan-tuan tak boleh bayang syurga itu macam kehidupan dunia. Tak sama langsung. Bila tuan-tuan masuk ke dalam syurga, kehidupannya langsung berbeza. Tidak ada yang dikatakan halal haram, tidak ada yang dikatakan dosa pahala, tidak ada yang dikatakan ibadah, tidak ada yang dikatakan suruhan larangan. Ini tak ada. Syurga bukan tempat untuk perkara-perkara yang kita buat di dunia ni. So kita tak sibuk dengan nak sembahyang, kita tak kalut dengan nak buat ibadat, kita tak kalut dengan nak kerja, tak ada. Syurga untuk kita menikmati, untuk kita melayan nafsu kita, untuk kita enjoy sahaja. Tak ada. Tak ada kuliah-kuliah subuh ni, tak ada. Kuliah maghrib tak ada, kuliah duha tak ada. Masuk dalam syurga, makan, minum, berhubungan, suami isteri dan sebagainya, bersembang. Antara perkara yang ahli syurga buat ni, bersembang. Ada yang minat nak bertanam, bercucuk tanam, bercucuk tanam. Ada yang minat untuk apa, naik kuda ke apa ke, semua tu dia bertanyalah dekat Nabi. Dalam syurga esok boleh tanam. Mungkin dia jenis orang yang suka garden ni, tanam semua ni kan. Dia kata boleh. Asasnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Az-Zukhruf 71. Tuan boleh balik buka tengok. Allah sebut apa? Wa fiha ma tashtahi al-anfus. Quran kata dan di dalamnya itu disediakan apa sahaja tashtahi, apa sahaja yang diinginkan. Quran kata di dalam syurga itu disediakan untuk apa yang mereka inginkan. Tashtahi daripada syahwat, apa yang mereka nak, semua ada. Dalam syurga tu semua ada. Jadi saya bagi tahu ni supaya tuan-tuan dapat satu jawapan yang tuntas, jawapan yang lengkap. Tuan-tuan teringin apa, tuan-tuan nak apa, yang tuan-tuan rasa keinginan, kehendak pada benda tu, Allah Subhanahu wa taala sebut untuk mereka apa sahaja yang diinginkan oleh syahwat mereka. Az-Zukhruf ayat 71. Jadi tuan-tuan tak payah risau apa benda yang tuan-tuan teringin, boleh. Hatta kadang-kadang ada orang teringin benda haram. Kan? Di dunia ni benda tu haram, dia teringin, dia akan ditunaikan hajat dia di syurga. Okey. Sekarang kita tengok antara benda yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Satu, Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam syurga ni antaranya buah-buahan yang pelbagai jenis. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20 Allah sebut wa fakihah mimma yatakhayyarun, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan bagi mereka itu buah-buahan yang mereka nak. Macam-macam buah-buahan yang mereka nak. Dan buah-buahan itu juga Allah sebut dalam surah Ar-Rahman ayat 52. Surah Ar-Rahman
Dan dalam apa? Dalam ayat yang kita baca tadi ni, surah Al-Waqi'ah tu juga, selain daripada buah-buahan, walahmin tayr, daging burung. Laham, daging, tayrun, burung. Quran kata wa fakihati mimma yatakhayyarun, daripada buah-buahan yang mereka inginkan, walahmin tayr, dan daripada daging burung. Antara makanan ahli syurga daging burung. Tapi tuan-tuan jangan dia kata aku tak makan daging burung, takkan nak makan buah ya? Tak. Ada lagi yang lain. Jangan susah hati. Kemudian Allah kata dalam surah Ar-Rahman, buah-buahan itu berpasang-pasangan. Banyak. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Dan di dalam syurga itu terdapat segala macam min kulli fakihah, terdapat segala macam, pelbagai jenis, yang mana semuanya berpasang-pasangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut secara khusus. Allah sebut nama dalam dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 68. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Tadi Allah sebut umum buah. Dalam Ar-Rahman ayat 68 Allah sebut nakhlun. Nakhlun tamar, kurma, buah kurma. Rumman, delima. Ada buah kurma, ada buah delima. Kemudian Allah juga sebut di antara hebatnya ahli syurga ni, buah yang kita nak makan tu dia berada dekat dengan kita. Tapi sekarang kalau tuan-tuan nak makan buah susahlah. Nak kena pikai, nak kena petik, nak kena potong. Lepas tu lagi apa lagi? Nak kena tunggu dia masak. Kalau tak musim tak boleh makan. Lepas tu bila kita petik tak tentu lagi elok. Macam-macam lah dunia ni. Kadang nampak merah, nampak elok, tapi rasa out. Kita tengok punya buah tu dari sudut warna, dari sudut nampak elok tapi bila kita makan tak sedap. Jadi dunia ni dia banyak tak kena lah, dia banyak kekurangan. Mungkin macam-macam payah nak makan, payah nak kena tunggu musim lah apalah semua. Tapi tuan-tuan tengok dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 14. Dalam surah Al-Insan ayat 14 Allah kata wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan pokok-pokok itu menaungi di atas mereka dan buahnya itu mudah dipetik. Maksudnya buah tu, pokok tu dia duduk di atas kita. Bila kita nak makan kita petik ya. Ini yang orang bila tuan-tuan tengok kan, orang hidang buah, lepas tu ada orang potong bagi kan, serve. Dia kata ini macam dalam syurga. Bahasa kita kan, kita makan-makan orang potong-potong buah, orang potong letak. Tinggal orang tak suap ya. Sengah-sengah cerita dulu-dulu sampai orang suap ke dalam mulut. Ini macam syurga. Syurga memang macam tu. Quran kata duduk di atas dia. Buah-buahan tu berjuntai-juntaian. Bergantungan di sekitar kita. Lepas tu kita nak makan, kita petik. Bila kita teringin dia buah tu, dia mai, kita petik. Tak ada yang dikatakan penat, letih dan susah. Orang yang masuk dalam syurga dia tak kenal erti susah. Dia tak kenal erti sedih, dia tak kenal erti penat, dia tak kenal erti payah. Dia tak kenal. Dia tak rasa benda tu. Tak ada makna tu. Tak ada perbuatan tu. Melainkan dia teringin, buah tu mai, petik, makan. Dah makan tu pula tak berak, tak kencing, tak buang hajat. Macam kita kan makan sakit perut, nak kena pergi bilik air. Tadi kita lapar, kita makan. Lepas dah makan,
tak sedap perut pula. Kan? Silap makan, angin lah, sembelit lah, senak lah, macam-macam. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala tak buat. Tak ada kekotoran. Sebab itu ahli syurga ini, dia tidak kotor. Dalam hadis, dalam Quran, dalam hadis cerita, mereka tidak berhingus. Mereka tidak buang hajat. Makan, berpeluh. Makan. Pasal dia tak ada apa, dia kerja makan je. Dalam syurga kena kerja. Dalam syurga tuan nak buat apa? Nak semayang pun tak ya. Pergi haji tak ya. Cuma ahli syurga ni dia banyak bertasbih. Bertasbih tu pun bukan disuruh, tetapi sebagai syukur kepada nikmat Allah. Lepas itu dia tidur, makan. Lepas tu dia berseronok. Sampai bila tuan? Sampai bila-bila. Tuan masuk dalam syurga, tuan tak payah buat apa dah. Dalam syurga tuan tak payah buat apa dah. Itu yang orang, yang sahabat tengah makan buah kurma, bila Nabi kata kalau kau mati kau masuk syurga, dia buang buah kurma tu. Dia kata lambat. Kalau perhabis nak bagi habis baru nak nak bagi habis kurma tu baru nak berjuang, lambat, buang. Ada sahabat yang tak ada mandi wajib kan? Hanzalah, yang digelar ghasilul malaikah, orang yang dimandikan malaikat. Hanzalah ni dia baru kahwin. Lepas tu dia bersama dengan isteri dia tak ada mandi. Dia pergi berperang, dia mati. Itu dia tuan-tuan. Sahabat begitu semangat bila sebut syurga. Kita habis sangat dunia ni 70-80 tahun ni kita hidup. Setengah orang tak sampai pun. Sekarang pun kita tengok mati banyak. Itu kepenatan dunia ni akan terbalas bila tuan-tuan pijak. Satu Quran kata dalam ayat yang selalu kita baca berkaitan dengan kematian ni, Quran kata apa tuan-tuan? Quran kata faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Tuhan selamatkan dia daripada neraka dan Tuhan masukkan dia ke dalam syurga, dia itulah orang yang benar-benar berjaya. Dunia memang kita akan sakit, kita akan susah. Tak berhenti dunia ni, tak berhenti sat. Kita kalau nak senang pun sementara. Orang yang kaya diuji cara kaya, orang susah diuji cara susah. Orang yang sihat diuji cara sihat, orang yang sakit dia bersilih ganti tuan-tuan. Lega penyakit tu, mai penyakit lain. Hilang masalah tu, mai masalah lain. Dunia tabiatnya macam tu. Tuan-tuan ada satu masalah, selesai. Duk ingat kata lapang dah, mai pula cerita lain. Kalau tak tuan-tuan, anak tuan-tuan. Tak anak tuan-tuan, orang lain. Yang mana semua itu senantiasa bertukar ganti dalam kehidupan dunia sehinggalah kita menemui Tuhan. Ketika itu barulah yang dikatakan kerehatan dengan sebenar-benar ketenangan. Tuan-tuan, hari ini orang main bercuti. Saya selalu buat contoh tu pasal memang kita boleh nampak terus depan mata kita. Orang main cuti, balik rumah, balik asal kejadian. Dalam bercuti itu pun tak ada yang kata seronok sangat pun. Tambah main Penang ni duduk sembang semalam, main bercuti apa? Lagi tension, jam sana, jam sini. Nak pergi makan beratung, nak masuk hotel beratung, atas jalan beratung. Kan? Lebih baik duduk di rumah. Dunia. Dalam syurga tak ada. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut buah-buahan yang banyak itu tidak berhenti berbuah dan tidak bermusim dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Quran kata wa fakihatin katsirah, buahnya banyak. La maqtu'ah, tidak terputus, artinya tak berhenti, tak ada musim. Cari makan-makan habis, lepas tu teringin pula. Macam buah durian. Buah durian tak ada sepanjang masa.
Kalau dia perlih buah harum manis pun tak ada sepanjang masa. Nak kena tunggu musim. Sampai musim pula bukan dia lah ni tak tentu. Bila sampai musim pula kita ingat dia berbuah, dia tak berbuah pula. Berbuah pun tak banyak, berbuah pun tak elok. Macam-macam. Ini Quran sebut sifat dia. Kemudian tuan-tuan, apa lagi yang boleh kita tengok? Okey. Tadi kita sebut tentang lahmun tayr, daging burung. Daging burung. Kenapa disebut daging burung? Nampak? Di sana para ulama menyebut bahawa hikmah atau sebab penyebutan daging burung ini kerana ia suatu makanan yang pada adatnya sukar didapati. Penyebutan daging burung tu mengikut pandangan sebahagian ulama atas alasan satu, dia sukar untuk dimiliki atau dimakan. Ia bukan makanan kebiasaan manusia. Nampak? Dan ini juga menunjukkan apa? Burung adalah suatu haiwan yang banyak di dalam syurga. Ini juga antara pandangan di kalangan ahli tafsir. Kemudian ahli tafsir juga mengatakan Allah menjadikan burung-burung yang berada di dalam syurga itu sesuatu yang tidak dapat digambarkan kelazatannya. Dan apabila penghuni syurga melihat burung tersebut terbang dan ingin memakannya, burung itu akan datang dan boleh dimakan sesuai dengan keinginan ahli syurga. Kita duduk, tengok burung tu terbang, kita teringin burung panggang. Contoh, burung masak apa? Kita teringin. Terus dia hidang depan kita. Burung tu terus mai jadi makanan tu. Tak gaduh kita pergi duk tahan burung ke, tangkap, besiang ke, proses dah, masak pun tak tentu sedap. Kan? Kadang pergi beli apa satu ikan ke apa, try nak masak lagu kita teringin nak makan. Masaklah, tak jadi. Fras. Ini mai rasa macam kita nak, jadi macam kita nak tanpa perlu buat apa-apa. Itu yang disebut oleh para ulama. Kan? Okey. Kemudian kita tengok juga selain daripada makanan tadi, dan cuma ada juga faedah yang menarik yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia cerita tentang makanan ni, dia sebut buah dulu. Kita tengok kan, dia sebut buah dulu sebelum dia sebut makanan lain. Ada juga di kalangan para ulama, macam kita baca tadi, Allah kata wa fakiha mimma yatakhayyarun, buah, lepas tu walahmin tayr, lepas tu daging burung. Ada di kalangan ulama, ni sebagai satu panduan lah, di kalangan ulama yang kata apa, hadis tak cerita kita makan ni mula dengan apa. Selalu kita buah ni kita makan bila? Buah ni kita makan last, pencuci mulut. Kita dah makan nasi, dah makan berat-berat, lepas tu orang main hidang buah. Tapi kalau tengok tertib Quran, An-Nawawi sebut benda yang sama, Al-Qurtubi juga sebut benda yang sama. Di kalangan ulama, mereka bila baca Quran, mereka bagi satu guide, panduan. Al-Quran seakan-akan nak bagi tahu dekat kita, bila kita nak makan, kita mula dengan buah dulu. Kita makan buah dulu. Jadi tuan-tuan boleh ambil tertib Quran ni. Allah bila dia nak cerita daging burung, dia nak cerita roti, dia nak cerita macam-macam makanan dalam syurga yang dia nak serve tu kat kita tu, hati ikan lah apa semua, dia sebut wa fakihah, buah dulu, lepas tu baru dia sebut makanan lain. An-Nawawi sebut apa? An-Nawawi kata ini menunjukkan bahawa satu anjuran kita mendahulukan buah sebelum kita makan makanan yang lain.
Nampak? Itu juga disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan yang selainnya. Bahkan kalau kita tengok ada hadis yang mana Nabi tak sebut tapi dia punya perbuatan tu macam tu. Quran tadi dah sebut dah. Dia sebut boh dulu, betul baru disebut makan lain. Ada hadis Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka keluar, hadis ni popular. Mereka keluar lapang. Bila mereka pi rumah satu orang sahabat tu jamu kambing. Jamu kambing. Tapi sebelum dia serve kambing tu, dia hidang buah. Dia hidang buah dulu. Kan? Nampak? Apa dia? Dia bagi buah kurma. Jadi tuan-tuan, kemudian ada di kalangan ulama ni yang dicuba kaitkan dengan perubatan. Dia kata kenapa makan buah dulu? Tuan-tuan tengok macam masa kita buka puasa. Pasal tak? Masa kita buka puasa, sunnah kita makan buah kurma dulu. Sebahagian di kalangan ulama ni bila mereka kait dengan perubatan, mereka sebut buah dimulakan sebelum kita makan makanan lain selain daripada macam kita ikut Quran dan sunnah, tertibnya macam tu. Buah adalah makanan fiber yang tinggi serat dan dia makanan yang paling mudah hadam. Jadi maksudnya bila kita follow yang tertib, yang panduan yang Quran tu, dia ada manfaat dunia. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut, akhir sekali kita nak sebut juga kepada tuan-tuan beberapa jenis minuman yang ada di dalam Al-Quran ni. Kan? Tadi kita dah sebut makanan, ini kita sebut tentang minuman. Minuman yang ada seperti yang disebut dalam hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran, antaranya yang selalu tuan-tuan tengok dan tuan-tuan dengar tu, apa dia? Arak. Kan? Arak. Antaranya kan, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW juga menyebut tentang minuman ataupun makanan dalam syurga tak lari daripada sebutan khamr. Tapi kita tak boleh bayang macam mana arak yang ada di dunia. Satu, dia tidak memeningkan. Dalam Quran sebut arak tu dia tak memeningkan, tak memabukkan. Bukan setakat minum. Dalam Quran kata ada sungai, boleh mandi lah tu. Kan? Boleh mandi. Pasal itu ada hadis Nabi kata siapa yang minum di dunia diharamkan dia di dalam syurga. Kan? Nampak? Kemudian tuan-tuan, selain daripada kita sebut arak tadi, di dalam Al-Quran juga menyebut tentang minuman yang disebut seperti madu. Madu. Sebab itu dalam surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam syurga itu ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Fiha anharun min ma' ghairi asin wa anharun min laban. Quran kata di dalam syurga itu ada air yang tidak berubah rasa dan warnanya. Ada daripada laban, sungai daripada laban, susu. Wa anharun min khamr, sungai daripada arak. Lazzatin lisyaribin, yang sangat lazat untuk orang yang meminumnya. Sungai susu, sungai arak. Wa anharun min asal, sungai madu, asal. Nampak? Ini antara musaffa. Min asalin musaffa, daripada madu yang murni, madu yang suci. Nampak? Surah Muhammad ayat 15. Nampak? Kemudian disebut juga ada yang dikatakan sebagai kafura. Tapi tuan-tuan jangan bayang
Kafura ni dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 14 dan 15. 14, 15, 16, 17, 18. Dia daripada 14 yang kita baca tadi ni sampai ayat 18. Tuan-tuan boleh balik tengok, juga cerita tentang minuman di dalam syurga. Nampak? Quran kata mereka meminumnya zanjabila. Mereka meminumnya salsabila. Itu di antara nama mata air. Zanjabila, salsabila yang tuan-tuan dengar dalam surah Al-Insan itu merujuk kepada minuman ahli syurga. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat dalam kuliah subuh kita secara ringkas ini. Pertama, syurga adalah suatu anugerah Allah kepada hamba-hambanya yang telah beriman, yang telah beramal, dan rewardnya Allah sediakan keseronokan, hiburan. Dan manusia ni cara dia nak seronok, cara dia nak reward diri dia dengan dia makan. Dengan dia makan. Selain daripada nikmat-nikmat lain yang kita akan sentuh dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang. Tapi satu yang Allah sediakan, makan dan minum. Siang, pagi, petang, malam, makan dan minum. Apa saja yang dia teringin, dia minum. Ini apa yang Allah nyatakan kepada kita. Hadirin mukminin, kalaulah Allah sebut benda-benda ni bukan untuk memberikan semangat supaya kita berlumba-lumba mendapatkannya, untuk apa lagi? Sebab itu bila kita baca ayat-ayat ini satu semangat, motivasi untuk kita berlumba-lumba dapatkannya. Maka sebab itu saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, marilah kita semua dalam kehidupan dunia ini patuh dan taat pada titah perintah Allah. Susah untuk sementara waktu untuk kita mengecapi nikmat yang tidak berhenti selama-lamanya di dalam syurga Allah. Berbahagialah orang yang menutup hidup dia, berbahagialah orang yang mengakhiri kehidupan dia dalam ketaatan kepada Allah, kerana dia akan mendapat nikmat yang tidak terbayang oleh manusia. Kita mungkin tengok dunia, kita teringin, kita tak dapat. Itu bukan kekecewaan. Orang cerita pergi sana seronok, kita tak ada duit. Orang cerita pergi sana, kita tak ada peluang. Kita kecewa lah, kita rasa galak lah, kita tak boleh pergi. Dunia bukan penamat. Tuan-tuan kecewa di dunia, itu bukan penamat. Itu bukan kesudahan yang akhir. Kesemuanya akan ditunaikan oleh Tuhan di syurga. Tuhan akan penuhi hajat tuan-tuan di syurga. Sebab itu orang beriman, kalau dia tak dapat nikmat di dunia, kalau dia tak dapat rasa di dunia, dia tak kecewa lah, atau dia tak rasa lah galak, atau dia tak rasa lah itu sebagai penamat dan pengakhir. Dia sedih lah kan, orang tengok orang cerita hantar pergi situ, hantar makan tu, dia sedih lah, ada benda dia tak boleh makan, dia sakit, tak ada duit, tak ada peluang, dia kecewa, dia sedih. Tapi itu bukan penutup kepada segala-galanya, kerana dia tahu Tuhan akan balas di dunia, di akhirat itu. Dia akan rasa di syurga. Sebab itu tuan-tuan, ubat kekecewaan itu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.